Ya, Tol, kembali bersama segmen pembangunan masyarakat yang akan kita bawakan secara maya hari ini, dan seperti yang kita berikan di awal tadi, kita bersama Yang Mulia Puan Nurul Nazura binti Jaya, Pegawai Pembangunan Masyarakat Bahagian Keluarga Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Puan? Sehat? Sehat, alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Lama rasanya kita ni dah bersua ni ya, Puan. Tetapi alhamdulillah kesempatan kali ini kita bersama secara maya sekali lagi dalam segmen pembangunan masyarakat secara virtual. Talk show santai-santai berkongsi. Saya kurang fahamlah dengan tajuk ini. Santai-santai berkongsi apa sebenarnya? Jadi mungkin ada mukadimahnya yang ingin Puan terangkan dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Silakan Puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pada pagi ini akan berkongsi je tu mengenai dengan tajuk santai-santai berkongsian ni sebenarnya adalah untuk memberikan program kami yang baru. Program kami yang baru ni namanya santai-santai berkongsi. Okey. Jadi santai-santai berkongsian ni adalah satu program di bawah bahagian keluarga, wanita dan kanak-kanak. Jadi program ini akan mengundang beberapa pakar dari pelbagai bidang, women entrepreneurs, keusahawanan, wanita, dan juga mengundang beberapa influencers dari influencers dari perempuan dan juga lelaki lah tu dan akan bercakap mengenai dengan isu keluarga, wanita dan juga kanak-kanak. Okey, jadi bisdurangan ni yang akan nanti berkongsi mengikut dengan tajuk-tajuk yang akan kami berikan. Okey, dan ada satu moderator tu facilitator daripada bahagian keluarga, wanita, kanak-kanak juga, berlainan facilitator setiap dikeudarakan. InsyaAllah 2 kali 1 minggu tu akan dikeudarakan nanti. Jadi program ini sesuai dengan namanya tu santai-santai berkongsi. Santai-santai berkongsi tetapi actually berisi, ada konten. Walaupun santai-santai saja bercakap tetapi we hope ianya ada takeaways lah, berisi padat dengan info-info dan juga pengalaman-pengalaman daripada para undangan kami nanti. Jadi ya, itu adalah mukadimah saya pada pagi ini lah. Jadi kita rasa kalau santai-santai ini orang lebih terbuka. Betul. Kalau daripada macam yang selalu bermula tu takut. Jadi dengan adanya santai-santai membolehkan mereka untuk berkongsi apa jua permasalahan dan juga sebagainya. Betul. Mungkin kemuskilan dan banyak lagi yang boleh dikongsikan. Baik ya, rupa-rupanya ada program talk show yang akan dikendalikan 2 kali seminggu ya. Santai-santai berkongsi. Saya suka suasana berbincang ya. Tambahan lagi yang diundang tadi katanya ada antara entrepreneur, influencer, perempuan dan juga lelaki, ada juga moderator. Pasti banyak pengalaman dan juga perkongsian akan dibuatlah menerusi program talk show tersebut santai-santai berkongsi ini ya. Tetapi di sebalik talk show ini kita ingin mengetahui ni apa objektif program talk show ini diadakan dan macam mana format talk show ini nanti. Okay, alright. Jadi kami akan mengadakan talk show ni dengan objektif mempelajari kita ni mempelajari perkongsian daripada ahli panel jemputan mengenai dengan sesuatu topik. Okey, orang mempersiapkan diri wanita maupun lelaki untuk cekal menghadapi masalah atau musibah yang tidak dijangka-jangka. Okey, jadi memberikan
aspirasi. Selain itu memberikan aspirasi kepada peserta untuk bergiat aktif menyertai sesebuah organisasi dan berkeyakinan untuk berhadapan dengan masyarakat ini. Jadi memberikan juga pendedahan, exposure mengenai penerapan positif terhadap kehidupan dan juga mewujudkan serta mempertingkatkan to increase kesedaran, awareness tentang kepentingan isu-isu keluarga, kepentingan keluarga, wanita dan kanak-kanak. Jadi formatnya adalah melalui Zoom platform dan orang ramai bolehlah mengikutinya. Jadi link ada kami berikan melalui Instagram kami nanti, iaitu Instagram familymatters.japem. Okay, familymatters.japem dan juga Japem Brunei. Jadi Instagram ini ada tukaran kami share, kami akan kongsikan link bagi Zoom itu nanti. Jadi itulah di antara objektif program talk show ni, dan format talk show ni nanti secara virtual, secara maya macam ni juga. Dan kami akan share melalui Instagram linknya, pautannya tu nanti. Okey, itu for objektif dan formatnya lah. Okey, baik, alhamdulillah jelas sekali penerangan oleh Puan Nurul Nazurah sebentar tadi antara objektif program ini dan juga formatnya ya. Jadi mereka semua ini nanti akan diundang secara virtual ni Puan. Maksud saya moderator, tetamu undangan dan juga mereka yang ingin menyaksikan nanti secara live lah tu dibuat. Ya, secara live tu. Secara live. Betul. Secara live nanti secara maya lah tu dari kami dari office dan para undangan di mana saja yang berada lah tu. Okey. Kalau tadi pun ada menyebutkan mengenai topik-topik. Jadi apakah antara topik-topik yang akan dibincangkan dalam program talk show ini nanti, santai-santai berkongsi ini? Okey, jadi untuk 27 Disember ni nanti hari Isnin, first topic iaitu Women's Resilience, Breaking the Nutshell. Okey, jadi resilience wanita tu sendiri bagaimana untuk break the nutshell. Ini ia punya undangan adalah Dewi, Puan Dewi daripada Sutra Memento, Ketua Pegawai Eksekutif tu nanti. Jadi untuk Women's Resilience Breaking the Nutshell ni, it's a interesting topic that kami akan berkongsi mengenai dengan macam mana wanita tu tabah menghadapi masa-masa COVID misalnya. Macam mana bisnesnya, perniagaannya. Jadi ia akan berkongsi macam mana cabaran yang menempuh masa COVID itu. Especially terutama sekali ia daripada bidang teater. Of course semasa COVID itu, semasa second wave itu, nada teater orang nada show dan sebagainya. Jadi macam mana ia akan macam mana cabaran-cabaran itu dilaluinya. So ia akan share, akan kongsikan nanti. Okay? Jadi itulah ia punya topik for the first one. For the second one, untuk yang kedua, jadi tadi moderatornya adalah Puan Zaharah Puan Zaharah, penolong pengarah keluarga, bahagian keluarga, wanita dan kanak-kanak untuk bersama Puan Dewi tadi. Jadi ini yang kedua nanti, topiknya pula adalah cabaran sebagai seorang isteri dan juga ibu dalam menangani wabak COVID-19. Okey. Jadi untuk topik ini just to ini kira teaser lah teaser. Just to yang ni patient COVID je pernah orang mengalami
terkena positif, dan juga suaminya juga terkena positif. Itulah kami mahu tahu bagaimana cara ia menangani, macam menangani supaya melalui, macam mana ia melalui hari-hari ia di hospital, kemudian ia ada anak juga. Jadi itulah, it will be interesting for her, for her to share, untuk ia berkongsi macam mana cabarannya. Ia juga sebagai isteri, ibu, tapi diorang sama-sama memerangi wabak ni, COVID ni, kerana ia pernah positif. Jadi we want to know, jadi akan dikupas-kupas, mengakas emosi tu mengakas emosi. Jadi mungkin tenangis je ni kadang moderatornya. Jadi moderatornya adalah saya sendiri, moderatornya saya sendiri, dan para undangan ni adalah seorang influencer yang saya katakan tadi, ia terkena positif, suaminya juga. Jadi cabarannya macam mana ia mengharungi wabak ini nanti. Jadi itu akan dikupas dengan lebih lanjut semasa berlangsung nanti, Okey, alright. Jadi ada juga tajuk yang ketiga, sesi ketiga, keluarga, mengenai dengan keluarga. In times of test, family is the best. Jadi itu adalah topik cadangan yang kami berikan kepada undangan kami, tetamu undangan. Tetamu undangannya pun daripada bidang psikologis juga. Jadi moderator adalah daripada bahagian keluarga wanita dan kanak-kanak juga. Jadi kami akan mengupas juga, dan dia pun akan berkongsi macam mana in times of test ni, lebih-lebih lagi masa COVID ni, family is the best. Family masih adalah yang terbaik. Sama-sama mengharungi bersama, dan ada manisnya juga. Apa manisnya tu nanti? Apa manis-manis COVID itu, walaupun ada nyorang dugaan mendatang di sebuah family itu, tetapi kita ni akan bertanya, what are the positive things? Apa dia perkara-perkara positif COVID-19 itu? Okey. Alright, jadi selain itu, topik kami seterusnya adalah My Fairy Tale Life. My Fairy Tale Life. Ini topik yang diberikan oleh tetamu undangan kami nanti. Topik ini ia sendiri yang memberi. Jadi ini target audience kami, sesi 4 ni, topik yang keempat ini. Target audience kami adalah para remaja, okay? Teenagers, para remaja, yang mana tetamu undangan akan berkongsi macam mana ia as a self leadership, macam mana ia as a leader, and then untuk bercakap mengenai dengan self leadership, kepimpinan sebagai orang muda yang mengetuai satu persatuan NGO. Okey, jadi ia juga akan memberitahu macam mana ia membina keyakinan dirinya, self confidence-nya, macam mana ia berani untuk bercakap, speak up, macam mana ia mendapat pekerjaan yang ia mahukan selama ni, dan juga macam mana ia mendapat seorang suami yang penyayang. Wah, okey. Dan macam mana ia mendapat juga pekerja menjadi seorang ketua NGO ni. Okey. Jadi it's a combination of growth mindset and grit, essentially.
Alright. For untuk untuk topik yang keempat, okay, sesi keempat, my fairy tale life. Dari tetamu undangan adalah Setiausaha Agung sebuah NGO. Biarlah rahsia dulu tetamu undangannya. Nanti kami akan abar-abarkan arah Instagram kami. Okay. Alright. Jadi yang kelima, ada berapa lagi ni? 1, 2, 3, 4, 5 topik lagi. Okay. Jadi sesi kelima adalah helping a new mom. Topiknya helping a new mom. Jadi helping a new mom ni ia bagaimana ia membantu ibu yang baru, iaitu ibu yang baru melahirkan anak. Jadi macam mana membantu ibu yang baru melahirkan anak, iaitu secara penyesuaian yang betul dan sebagainya. Jadi ini tetamu undangannya adalah lactation counselor. Okey, jadi helping a new mom, kami akan mengupas dengan lebih lanjut lagi lah dengan topik itu. Okey, topik yang keenam. Kami akan memanggil seorang pelawak lah, pelawak. Jadi yang ni influencer juga, okay. And then tajuknya adalah penglipur lara bagi penonton dan juga keluarga. Okay. For this topic I choose, saya pilih adalah kerana yang ni walaupun ia menghappykan orang, orang suka bercali, tetapi macam mana sebenarnya ia di rumah? Adakah ia adalah seorang yang serius? Adakah ia ni, macam sebenarnya di rumah ia strict dengan family-nya? Ataupun ia juga sebenarnya membuat lawak di rumah, menghappykan family-nya, menceriakan keluarganya di rumah. Jadi this is this topic I choose, penglipur lara bagi penonton dan juga keluarga. Okay. Jadi akan lebih dikupas nanti, mengakas emosinya lagi pada Februari, bulan Februari insyaAllah 2022 tu. Okay. Untuk saban yang topik yang ketujuh, okay. Kami akan membawa topik shared responsibility, tanggungjawab yang dipikul bersama. Misalnya husband and wife, kami akan mengundang juga influencer, okay, influencer yang mana ia ni adalah seorang bapa yang orang pemedulian arah anaknya dan juga isterinya, nampak daripada ia punya Instagram. Jadi kami ingin ia berkongsilah macam mana ia menolong isterinya membuat kerja-kerja rumah dan juga menjaga anaknya. Jadi shared responsibility ni memang saya sudah dari dulu mengeluarkan. It's very important dalam sesebuah hubungan. Jangan seorang saja yang mikul tanggungjawab itu, malah untuk sama-sama dipikul isteri dan juga suami. Okay? Jadi shared responsibility. Alright. Okay. Nombor 8, topik yang ke-8. Active dad. Okay? Active dad. Active dad ini adalah maksudnya bapa yang aktif lah. Akan sama je macam shared responsibility nanti, but this is more kepada dirinya, macam mana ia aktif, ia bekerja, bisnes perniagaan, ia mempunyai banyak anak, dan menolong isterinya je macam mana. Jadi inilah kami akan mengundang seorang entrepreneur untuk lelaki, okay, active dad. Yang terakhir, self-care, staying healthy for our kids. Ini adalah masa untuk sendiri, bagaimana ia staying sehat selalu untuk anak-anaknya. Kerana apabila kita ni sakit, sakit, kita ni dah dapat menjaga anak-anak kita ni.
Apabila kita ni dah sehat, kita ni dah dapat untuk melayan kerenah anak-anak kita ni, menguruskan anak-anak kita ni. Jadi staying healthy for our kids mentally dan physically adalah penting. Staying healthy for our kids ni adalah penting. Jadi itulah self-care, staying healthy for our kids. Okay? Alright. Itu nanti sama juga seorang pakar juga ada dalam bidang medical juga. Alright. Okay. Jadi those 9 topik adalah yang akan kami keudarakan nanti secara live melalui Zoom platform. Okey. Itu adalah di antara topik-topiknya. Thank you. Panjang Banyak lebar. sebenarnya ya Banyak topik sebenarnya. tersebut dan menarik semuanya kita dengarkan ya. Isu-isu perbincangan yang dibawakan di ke-9 topik tersebut ya. Tapi bila sebenarnya berlaku? Itu yang kita ni tanyakan ni. Jadi bila sebenarnya program-program ini akan berlangsung? Bila ianya bermula? Tapi tadi ada disebutnya hari Isninnya. Hari Isnin. Tapi Isnin bilan dah tahu. Isnin bila dah tahu? Okey, jadi akan dimulakan pada hari Isnin ni 27 Disember dengan topik tadi Women's Resilience, Breaking the Nutshell. Jadi itu dimulakan 27 Disember ni pada 9 pagi. Jadi andang setiap hari Isnin 2 kali sebulan. Okey, 2 kali sebulan. Tadi topik itu sampai April lah. April 2022 nanti insya-Allah. Okey, kemudian ada topik-topik lain lagi tu sebenarnya. Okay. Jadi akan dimulakan pada 27 Disember ini. Kami berharaplah with this program nanti akan ramai yang mendengar. Ya, every setiap Isnin diharap nada Monday blues lah tu. Nada Monday bluesnya orang, okey. Okey, jadi diharap program ini nanti akan ada takeaways lah. Yang orang akan ditapau balik. Jadi orang ramai akan dapat mempelajari. Okey. Ya, jadi oleh kerana ianya bermula pada 27 hari bulan Disember 9 pagi, 2 kali dalam masa sebulan. Macam mana orang ramai untuk mengikuti program-program ini? Okey. Jadi program ini nanti melalui platform Zoom kami akan iklankan melalui Instagram kami tu Family Matters .japem familymatters.japem. Cari kami di Instagram familymatters.japem dan juga atau Japem Brunei. Japem Brunei. Yes. Okey, itu dia yang dapat diterangkan. Jadi di sana ada pautannya tu, ada linknya tu, ada pautannya dan ada update terkini nanti tu. Pukul berapa boleh masuk, sampai pukul berapa, partisipasi daripada orang ramai dan banyak lagi lah ya. Kita sarankan untuk terus saja follow IG tersebut familymatters.japim ataupun Japim Brunei ya. Di sana Auda akan mengetahui lebih lagi berkenaan dengan talk show santai-santai berkongsi. Jadi kita doakan mudah-mudahan akan kelancaran ya talk show tersebut dan menerima sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang kita ni. Kita ni berada di penghujung wawancara ni Puan. Masa sebenarnya sangat menyembuli kita ni. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih dengan perkongsian dan juga penerangan yang Puan berikan sebentar tadi talk show santai-santai berkongsi. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.